pentas media sosial dan penganjuran program pertemuan alumni sekolah dikesan menyumbang kepada tercetusnya kecurangan dalam kalangan pasangan suami isteri di negara ini hingga menyebabkan perceraian. Selain hubungan yang terbina menerusi aplikasi sosial seperti Facebook, WhatsApp, WeChat dan Instagram, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN mendapat isu kecurangan turut membabitkan hubungan terlarang di pejabat, hubungan dengan teman lama yang terjalin selepas menghadiri reunion sekolah dan sebagainya. Kajian LPPKN mendapati kecurangan berada pada tangga kedua selepas tiada persefahaman menjadi punca perceraian utama dalam kalangan pasangan yang dikaji. Dapatan LPPKN menerusi kajian penduduk dan keluarga Malaysia kelima KPKM5 mendedahkan 56.2% lelaki mengakui tiada persefahaman menjadi punca perceraian, manakala 11.8% lagi bercerai kerana pasangan atau isteri berlaku curang. Dalam kalangan wanita pula, 20.5% mengakui perceraian yang dialami mereka disebabkan kecurangan suami, manakala 38% disebabkan tiada persefahaman. Hai, menarik ya topik yang saya kongsikan sebentar tadi berkenaan perselisihan faham, berkenaan hubungan suami isteri. Kebelakangan ni kita kurang berkomunikasi, di mana kita lihat suami isteri lebih fokus kepada kerja harian dan lebih fokus kepada media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook. Dengan ini mereka lebih senang berkomunikasi dengan rakan yang berada di media sosial, di Facebook, Instagram dan sebagainya. Apa yang saya ingin bentangkan adalah beberapa faktor yang menyumbang konflik kepada keluarga. Faktor-faktor yang menyumbang kepada berlakunya konflik dalam ahli keluarga. Salah satunya adalah masalah kewangan. Kewangan dan kestabilan ekonomi sangat penting dalam pembinaan sebuah keluarga. Sebagai contoh, kepada yang bakal mendirikan rumah tangga dan suami maupun isteri harus mempunyai kewangan yang kukuh untuk melalui fasa perkahwinan. Kebanyakan pasangan memikirkan perbelanjaan yang begitu tidak berapa penting. Contohnya mereka sebelum kahwin mereka fikir berapa yang harus dibelanjakan untuk majlis perkahwinan dan meraihkan saudara mara dan sebagainya. Sepatutnya bakal pengantin ataupun bakal untuk membina sebuah rumah tangga, mereka harus memikirkan selepas kahwin sama ada mereka mempunyai rumah, mempunyai harta, mempunyai kereta ataupun bersedia untuk menjadi seorang bapa dan seorang ibu. Selain daripada faktor-faktor tadi juga, ingin saya berkongsi di sini. Salah satu adalah pendidikan ataupun didikan kepada anak-anak ya. Saya terpanggil ataupun memori saya daripada waktu dulu, waktu dia berada di kampung, bila di meja makan saya tidak dibenarkan bercakap ya, dan ini bagi menghormati orang-orang tua ketika itu. Dan dalam masa yang sama juga, pada masa itu kita tidak mempunyai gadget, kita tidak mempunyai handphone kan, mungkin tidak ada TV. Jadi di meja makan hanyalah cakap perkara yang perlu, dan adab-adab percakapan tu juga tidaklah yang mencetuskan apa-apa perkongsian yang tidak baik. Kenal pasti bagaimana anda berkomunikasi identiti jantina, sosial dan budaya dalam persekitaran secara bersemuka dalam talian. Apabila berkomunikasi secara formal khas ketika bersemuka dengan pihak lain dalam suatu urusan, selain dari memperkenalkan diri dan latar belakang, kita lebih memberi penekanan dengan tujuan dan maksud asal. Dalam konteks ini, tiada keperluan untuk kita melanjutkan pengenalan diri dengan soal jantina, kelas sosial dan latar belakang budaya untuk kita meraih penerimaan. Yang menjadi matlamat dalam urusan yang ingin kita selesaikan itu tercapai maksudnya. Perkara lain bukan menjadi matlamat utama kerana kejayaan suatu urusan itu adalah bergantung kepada keberkesanan komunikasi yang dilakukan. Begitu juga ketika berkomunikasi secara formal dalam talian. Contoh ketiga, berkomunikasi dalam aplikasi LinkedIn, sebuah perkhidmatan dalam talian yang berorientasikan perniagaan dan pekerjaan.